Rentasan berita kembali menemui anda bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama edisi 945. Mengapakah Perdana Menteri ditolak? Sesungguhnya hijrah itu bermula dengan niat. Demokrasi dijerut dalam kemewahan. PAS hendak bawa negara kita ke arah mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pembangkang dilaporkan telah mengutus warkah akuan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah bagi menolak kepimpinan Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Difahamkan kesemua 105 ahli parlimen daripada Keadilan, Amanah, DAP, Warisan, Pejuang, Parti Sarawak Bersatu PSB, Muda dan Mazli Malik Bebas telah menghantar warkah berkenaan. Bagi Pakatan Harapan, warkah tersebut dihantar menerusi parti masing-masing. Pada 30 Julai dan 4 Ogos lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan 12 orang ahli parlimen turut menandatangani surat akuan menarik balik sokongan seperti resolusi Majlis Kerja Tertinggi MKT pada 7 Julai. Tidak pernah berlaku di negara kita kumpulan pembangkang menulis warkah kepada Yang di-Pertuan Agong menolak Perdana Menteri kerana beliau enggan meletakkan jawatan walaupun tahu telah hilang majoriti di parlimen. Malah beliau menegaskan masih mempunyai majoriti di parlimen selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 4 Ogos lalu. Beliau juga berjanji akan membawa usul undi percaya pada sidang parlimen pada bulan September nanti. Presiden Amanah Muhammad Sabu menegaskan Pakatan Harapan menolak Mahyadin sebagai Perdana Menteri bukan disebabkan hal peribadi tetapi di atas tindakan beliau yang merosakkan demokrasi berparlimen, kehormatan perlembagaan dan tidak menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong. Tapi dia telah merosakkan, menjahanamkan sistem politik Malaysia. Wajib orang ini dihukum, berhentilah sebagai Perdana Menteri kerana dia telah melakukan kesilapan yang besar. Katanya dalam satu temu bual eksklusif isu semasa bersama Presiden Amanah di Facebook baru-baru ini. Bagaimanakah Malaysia sampai ke tahap ini? Demokrasi di negara ini mula rosak sejak berlakunya langkah Sheraton yang menunjukkan segerombolan pemimpin parti politik tidak lagi menghormati sistem pilihan raya lalu merampas kuasa. Malang sekali yang turut melingkupkan sistem parlimen di negara ini ialah parti yang sering berteriak kononnya memperjuangkan Islam. Paling saya takut sistem demokrasi hancur dan anak muda tidak lagi percaya. Ini amat berbahaya. Bila mereka tak percaya, mereka cari jalan-jalan lain yang mungkin mengancam keselamatan. Bila demokrasi berparlimen hancur, ia berbahaya. Unsur-unsur luar mudah ditiupkan agar isu perkauman dan agama terus dimainkan, ujar Muhammad. Beliau berkata UMNO dan PAS memainkan sentimen perkauman dan agama sehingga menakutkan orang ramai bahawa Islam sedang terancam. Kita juga lihat menteri-menteri kerap ke Timur Tengah iaitu negara yang tidak ada demokrasi. Tapi mereka amat jarang pergi ke negara-negara yang demokrasi yang integritinya kuat seperti Australia, New Zealand dan negara-negara Eropah yang lain. Katanya, Muhammad menyarankan agar ahli parlimen pagut itu meletakkan jawatannya jika beliau masih mempunyai maruah. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil turut mengesahkan bahawa 35 ahli parlimen parti itu telah menyerahkan warkah ke istana menolak Mahyadin. Beliau tidak patut berlengah dan hendaklah meletak jawatan sekarang kerana telah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat berasaskan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan, kata Fahmi, seperti dipetik Malaysia kini. Namun dalam senario keabsahan Perdana Menteri tebuk atap ini dipertikaikan. Mereka seolah-olah tidak terkesan dengan ketakutan, keresahan dan kesedihan rakyat. Malah ada pemimpin yang menjadikan kematian pesakit COVID-19 sebagai bahan gurauan. Untuk rekod, rakyat baru sahaja kehilangan seorang ikon politik anak muda, Ketua Pemuda Pakatan Harapan yang juga Ketua Pemuda Amanah, almarhum Syazli Munir dan ikon dunia seni almarhumah Siti Sarah asbab COVID-19 dalam usia yang masih muda. Begitulah paparan agama yang ditunggang oleh pemimpin Melayu Islam. Alangkah malunya.
Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1443 Hijrah kepada rakyat Malaysia. Tetapi untuk apa kita menyambut Ma'al Hijrah jika apa yang kita niat pada tahun lalu tiada beza dengan tahun ini? Hal ini Jom Channel berkongsi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi hantaran penasihat umum amanah Datuk Seri Ahmad Awang sempena menyambut hijrah daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang ia inginkannya atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Pemilihan hadis tersebut oleh penasihat umum amanah itu amat berketepatan dengan senario penuh kecelaruan yang berlaku di negara kita. Ia sepotong hadis yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan amat relevan kepada pemimpin negara ini yang hati mereka telah rosak. Kerosakannya bermula apabila pemimpin mendengar bisikan syaitan pada hujung Februari tahun lalu sehingga berlakunya langkah syaratan. Malang sekali ia berlaku di saat kepimpinan kerajaan yang sah sedang bertungkus lumus berperang dengan wabak COVID-19 yang sedang marak. Begitu gigih gerombolan yang menyimpan niat untuk menjatuhkan kerajaan yang sah itu mencipta persepsi kononnya Kerajaan Pakatan Harapan berniat untuk menyingkirkan Islam. Namun adakah Pakatan Harapan punya niat sedemikian? Dalam hubungan ini, marilah kita mengimbas kembali apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan demi membangunkan Islam, demi melancarkan dasar baharu rahmatan lil alamin. Untuk digerakkan merentas sektor, Kerajaan Pakatan Harapan memberi tumpuan utama kepada pentadbiran Islam. Justru bagi meningkatkan syiar Islam, kerajaan memperuntukkan 1.3 bilion ringgit berbanding 1.2 bilion ringgit dalam belanjawan 2019 dan 1.1 bilion ringgit dalam belanjawan 2018 di bawah pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Ketika era Pakatan Harapan, allowance RM32,000 guru kafa, kelas Al-Quran dan Fardu Ain dinaikkan sebanyak RM100 sebulan. Seramai 5,000 guru kafa pula diserap ke jawatan tetap. Sementara itu, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan sebanyak RM64.1 bilion dalam belanjawan 2020. Ia peningkatan sebanyak RM3.9 bilion berbanding RM60.2 bilion pada belanjawan 2019. Daripada jumlah itu, sebanyak RM735 juta diperuntukkan untuk tujuan penyelenggaraan dan menaik taraf sekolah di seluruh negara. Sekolah kebangsaan mendapat RM300 juta, manakala sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil dan sekolah mubaligh masing-masing mendapat RM50 juta. Amount yang sama juga diperuntukkan kepada sekolah berasrama penuh dan maktab rendah sains Mara. Sekolah agama bantuan kerajaan dan sekolah agama tahfiz masing-masing mendapat RM50 juta, sementara sekolah agama persendirian dan sekolah pondok berdaftar pula masing-masing menerima RM25 juta. Ini bermakna terdapat pertambahan RM150 juta kepada institusi pendidikan Islam. Untuk rekod dalam belanjawan terakhir Barisan Nasional pada tahun 2018, rejim tersebut memperuntukkan RM550 juta untuk sektor pendidikan tanpa peruntukan khusus untuk sekolah tahfiz termasuklah sekolah pondok. Ini menunjukkan komitmen kerajaan pimpinan Pakatan Harapan untuk melabur dalam bidang pendidikan yang juga mengandungi pendidikan Islam demi masa depan anak bangsa Malaysia. Tetapi gerombolan yang diterajui oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Abdul Hadi Awang tetap kata Islam terancam ketika itu. Lalu berlaku satu langkah bukan hijrah yang kini membawa negara semakin jauh ke dalam jurang kegagalan. Justru amat sesuai sempena menyambut hijrah ini, umat Islam khususnya diberi peringatan tentang setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Kini kita menyaksikan hasil perbuatan langkah syaratan yang mencerminkan niat sebenar perancangnya. Negara terus berhadapan dengan serangan COVID-19 yang menggerunkan. Untuk rekod pada 10 Ogos, kes baharu positif ialah 19,991 orang dan jumlah positif keseluruhan adalah 1,299,767 kes. Sementara itu, kes kematian semalam berjumlah 201 dengan jumlah kes kematian 11,162. Fikirlah mengapa ini balasan Allah terhadap perbuatan gerombolan ini yang mereka wawarkan sebagai memperjuangkan Melayu Islam. Mengapa kita tidak mendapat keberkatan daripada Allah?
Justru, seperti kata pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad dalam ucapan tahun baru sepenuh awal Muharram ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk membolehkan kita keluar segera dari pandemik ini. Sambil itu, kita harus menginsafi bahawa sambutan tahun baru Hijrah tidak dapat dipisahkan daripada persoalan beri pentingnya kepimpinan untuk membawa sesebuah negara ke arah kejayaan dunia dan akhirat. Kepimpinan Rasulullah SAW yang tertegak melalui peristiwa Hijrah telah membawa kota Madinah dari ambang peperangan kabilah dan tumpah darah sesama sendiri kepada kemakmuran dan persaudaraan. Tidak boleh dinafikan kepimpinan yang berkesan berasaskan akhlak yang mulia, keamanan dan wawasan perjuangan yang jelas serta ikhlas adalah resepi wajib untuk sesebuah kejayaan. Kita berdoa agar kita diberikan kepimpinan negara yang lebih berkesan untuk sama-sama kita melawan pandemik COVID-19 ini serta setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang telah pun dirosakkan hasil darinya, tegas Khalid. Tiada yang boleh menafikan sepanjang menguruskan wabak ini dari mula merampas kuasa sehingga sekarang, Kerajaan Perikatan Nasional gagal dalam segala segi selain usaha berpolitik untuk kekal berkuasa. Justru marilah kita sama-sama berhijrah menuju ke jalan kebenaran, bukan berterusan menipu Allah dengan kepura-puraan kononnya untuk menyelamatkan negara. Dalam keadaan di mana rakyat menjadi tebusan, UMNO masih berangan-angan mahu menjadi Perdana Menteri Malaysia bagi menggantikan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Ini dapat dibaca dengan mudah apabila gerombolan ini dilihat lebih kepada memainkan isu perkauman bukan atas kepentingan negara. UMNO yang menolak Mahyadin kini dikuasai oleh apa yang dipanggil kluster mahkamah yang turut ditolak oleh pimpinan Pakatan Harapan. Sementara mereka turut berada dalam kemewahan scheme of things, adakah mereka akan menghormati demokrasi? Seperti kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, sejak Parlimen digantung sehingga hari ini tidak ada usaha untuk memberi nafas kepada demokrasi. Saya tak setuju kenapa dia nak tunggu buka Parlimen 6 September. Itulah sebulan lagi. Bermakna demokrasi semakin dijerut. Kata Mujahid dan berkata demikian dalam bicara semasa yang bertajuk Rakyat Bimbang Mahyadin Jerut Demokrasi Cetus Krisis Berterusan. Beliau yakin rakyat marah kerana Mahyadin membeli sokongan daripada orang tertentu sehingga kabinet menjadi sangat besar, termasuk 3 orang duta khas dan kini bertambah seorang lagi pelantikan seorang penasihat khas bertaraf menteri, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Kononnya ia satu kerajaan Islam Melayu. Apa sampah ini semua? Tegas Mujahid. Ujar beliau, Perikatan Nasional menjerut demokrasi kerana menghalang berlakunya perubahan. Namun apabila Pakatan Harapan cuba memulihkan demokrasi, beliau percaya rakyat akan sokong. Mujahid menegaskan retorik no DAP itu juga sampah kerana ahli Parlimen DAP tiba-tiba ditawarkan pakej durian RM30 yang mungkin 30 juta. Justru tidak heran apabila para agamawan dipandang sinis. Setiausaha politik kepada ahli Parlimen Pakatan Harapan segambut, Hanahyuh Nur Miswari Ramli berkata Malaysia belum nampak tanda-tanda mampu berjaya keluar daripada malapetaka pandemik COVID-19. Selain memberi kesan terhadap sistem kesihatan, ekonomi dan sektor sosial negara, pandemik ini turut memberi kesan kepada iklim politik negara, terutama kepada parti politik yang berpaksikan keagamaan. Katanya dalam rencananya di Roket kini, beliau melihat parti politik mereka dilihat semakin memburukkan keadaan dan bukan pula sebaliknya. Tambah melucukan, ia telah memperlihatkan wajah sebenar ahli politik yang menjadikan agama sebagai batu bata membina parti agama yang kemudiannya digunakan sebagai tangga untuk naik berkuasa. Sedang perbuatan, tindakan dan perkataan yang terbit daripada mulut mereka hanya merosakkan imej dan kepimpinan agama yang mereka sendiri tawarkan. Agama rupa-rupanya tidak lagi mengikat mereka dengan akhlak yang terpuji, katanya. Beliau kecewa dengan kemewahan yang ditonjolkan dan dipertontonkan oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan para menteri termasuk Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad semasa majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan yang disiarkan secara langsung dari kaca televisyen. Saya kecewa sendirian, ujarnya. Mereka hadir dengan hamparan permadani merah, dipersilakan duduk dengan ruang solat yang telah dipersiapkan lengkap dengan kerusi bersila bersandar. Semua imej tersebut tambah mengecewakan. Kemewahan dan keselesaan seperti itu tidak harus dan tidak sepatutnya dipertontonkan kepada rakyat yang sedang terkurung tanpa pekerjaan, hilang sumber pendapatan, kering duit simpanan dan derita tidak mempunyai bekalan makanan. Malah saya berpandangan majlis itu tidak wajar diadakan ketika kes kematian terkumpul sudah mencecah
11,000 kes sehingga semalam dan penderitaan rakyat tidak sedikit pun terangkat. Saya gagal memahami untuk apa Majlis Ra'i meraihkan ketika ada di kalangan kita sedang meratapi kematian ibu bapa, anak isteri dan keluarga tersayang serta terbeban dengan segala macam bebanan akibat pandemik ini, tegasnya. Menurut beliau, majlis secara langsung tersebut seolah-olah memperlihatkan orang kaya yang menunjuk-nunjukkan kemewahan kepada orang miskin, orang yang kekenyangan sedang membazirkan lebihan makanannya di depan mereka yang tengah kelaparan. Mereka yang kini duduk di dalam kerajaan tidak lagi digantung harap untuk membuat penghijrahan. Warna sebenar parti politik keagamaan yang mereka usung satu persatu terdedah ketika mereka berkuasa, tegasnya. Hari ini rakyat menyaksikan betapa hodohnya wajah politik mereka ketika menjadi pembangkang. Mereka gagal dan kini gagal teruk ketika menjadi kerajaan. Apa pula kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang bersempena Hijrah 1443 ini. Dalam rencananya bertajuk Hijrah Acuan Perpaduan Umat Masyarakat Majmuk, bila mengingatkan supaya jangan terlepas pandang dalam mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah. Menurut beliau, ia merupakan pelaksanaan realiti perpaduan dalam kalangan umat masyarakat majmuk yang paling berjaya dalam sejarah politik dunia. Kejayaan yang telah menyatukan manusia daripada pelbagai agama dan bangsa, berkonsepkan adil kepada semua dan tiada paksaan beragama, katanya. Beliau turut mengambil contoh kejayaan Rasulullah SAW di Yathrib, nama asal Madinah, menerusi hijrah baginda dengan menyatukan umat Islam daripada bangsanya di kalangan muhajirin daripada Quraisy Makkah, iaitu kaum Arab yang paling berpengaruh, dengan kabilah Aus dan Khazraj atau kaum yang dinamakan Ansar, penganut Islam asal Madinah. Seterusnya disertakan pula dengan kaum bukan Islam yang tidak ekstrim serta tidak senang dengan perpecahan dan peperangan yang berlaku sesama mereka. Di samping itu disatukan kalangan mereka yang menunggu dan ingin melihat Rasul akhir zaman yang telah disebutkan dalam kitab suci mereka, ujar Hadi. Dan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan dengan firman-Nya. Allah tidak melarang kalian daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian kerana agama dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Keadilan Islam itu diulangi oleh Hadi menerusi beberapa petikan firman Allah dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah An-Nisa ayat 58 dan surah Al-Ma'idah ayat 8. Surah An-Nisa ayat 58 mengandungi suruhan Allah supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya dan menjalankan hukum antara manusia dengan adil. Manakala surah Al-Ma'idah pula ayat yang ke-8 menyuruh orang-orang yang beriman sentiasa menegakkan keadilan kerana Allah dan menjadi saksi dengan adil, dan jangan sesekali kebencian terhadap sesuatu kaum itu mendorong untuk tidak berlaku adil. Hadi cuba membawa kejayaan Rasulullah itu dengan senario yang berlaku di Malaysia selepas berjaya mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Beliau juga mengakui di dalam perlembagaan negara ditegaskan bahawa Islam sebagai agama bagi persekutuan serta mengiktiraf hak beragama bagi penganut agama lain dan konsep demokrasi. Katanya konsep raja berperlembagaan menjadi tonggak yang boleh dilakukan tindakan susulan bagi memperkenalkan acuan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Justru itu PAS, UMNO dan Bersatu yang merupakan tiga parti teras Melayu Islam dan Bumiputera perlu disatukan. Ia bertujuan bagi memimpin perubahan dengan penubuhan muafakat nasional MN disertakan pendekatan masyarakat majmuk dengan penubuhan Perikatan Nasional atau PN bersama prinsip yang anjal atau fleksibel bagi melakukan perubahan yang positif berikutnya. Jelas, Hadi menonjolkan sikap sebenarnya apabila hijrah PAS yang dibawanya itu hanya merangkumi parti Asabiyah sahaja dan tidak inklusif kepada parti-parti lain yang juga dianggotai penganut Islam. Ini dapat dilihat daripada ayat beliau yang seterusnya. Maka hendaklah disingkirkan langkah negatif yang diambil oleh kalangan penganut Islam yang lemah serta tidak yakin kepada agama sendiri dan rupa bangsa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diikuti dengan kumpulan bukan Islam yang ekstrim sehingga boleh merosakkan kaum mereka sendiri, bukan sahaja hubungan antara kaum dan agama. Apakah yang tersirat di sebalik ayat-ayat yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini? Adakah beliau mahu mengharamkan Parti Keadilan, Amanah dan DAP yang digeruni kekuatannya dan amat dimusuhinya? Malah Hadi cuba menyemai rasa ketakutan terhadap perjuangan parti-parti lain yang tidak disebutnya menerusi ayat beliau.
Kita juga dapat menyaksikan bagaimana negara yang lebih besar telah membatalkan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan menghapuskan sistem beraja. Sehingga ada dalam kalangan yang ekstrim dibunuh, memaksa masyarakat majmuk untuk menghapuskan bangsa dan bahasa lain daripada penduduk asalnya. Mereka dipaksa menukar nama diri dan tidak membenarkan bahasa kaum masing-masing digunakan sehingga gagal menyatukan rakyat sendiri. Semua perkara tersebut sudah cukup untuk menjadi iktibar yang mewajibkan kita memperkenalkan acuan Islam bersama pelaksanaan hijrah. Seperti biasa, Hadi tidak berani menamakan negara yang beliau maksudkan. Pakatan Harapan cuba menyatukan Islam dan bukan Islam tanpa mengira kaum untuk membina sebuah negara berdasarkan konsep rahmatan lil alamin. Namun ayat Hadi jelas mencerminkan pemikiran beliau yang sangat ekstrim. Seolah-olah Islam itu hanya dimiliki oleh orang Melayu. Penganut Islam sendiri terlebih dahulu perlu kembali kepada agamanya dengan perpaduan umat satu agama dan bangsa dengan menolak sebarang agenda peribadi dan kumpulan yang sempit kerana boleh merosakkan peranan Islam yang wajib memimpin. Tegasnya, sudah 18 bulan PAS kononnya memperjuangkan Islam, bersekongkol dengan perampas kuasa mandat rakyat. Dalam tempoh itu juga PAS gagal menunjukkan sebarang bukti kerosakan Islam yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Dan selama itu jugalah kita langsung tidak pernah nampak kejayaan Perikatan Nasional. Selain kemuncaknya, sebuah penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang juga ketua utama agama negara ini. Kesimpulannya, Perikatan Nasional yang didukung PAS langsung tidak menunjukkan bukti kesetiaan kepada konsep raja berperlembagaan. Justru keadilan apa yang ingin PAS janjikan untuk negara ini. Sedangkan hijrah PAS hanya membawa negara berundur ke belakang dan bukannya bergerak ke hadapan. Ingat, rakyat tidak bodoh dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Semoga anda sihat selalu. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.